sekarang kita dapat tugasan lah daripada madam kena buat pasal perayaan. Tapi takkan kita nak buat perayaan biasa je kan? Lepas tu kita nak buat perayaan apa? Aku rasa aku nak buat hari raya korban lah. Okey, kau cerita dulu. Sekejap, aku tukar baju dulu. Okey, aku akan cerita tentang hari raya korban atau hari raya Aidiladha. Setiap tahun, umat Islam akan meraihkan sambutan hari raya korban atau hari raya haji seluruh dunia. Aidiladha ini merupakan raya terbesar dalam Islam setelah hari raya Aidilfitri. Hari raya Aidiladha ini disambut pada 10, 11, 12 dengan 13 Zulhijjah. Selalunya dimulakan dengan takbir pada malam 10 Zulhijjah tu. Lepas tu seterusnya diikuti dengan solat Aidiladha pada keesokan harinya. Lepas selesai solat sunat Aidiladha tu, ibadah korban dimulakan sama ada dilakukan pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tu. Kalau korang nak tahu, 4 hari ni merupakan hari tasyrik. Hari tasyrik tu sebenarnya diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Sebenarnya ibadah korban ni dilakukan untuk memperingati peristiwa dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah dan juga kesabaran anak dia Nabi Ismail dalam memenuhi perintah Allah. Kisah ni ada diceritakan dalam surah As-Safaat bermula daripada ayat 100 sampai 107. Melihat kesungguhan Nabi Ibrahim yang nak sembelih anak dia sendiri, serta-merta tempat pembaringan Nabi Ismail tu Allah gantikan dengan binatang seperti kibas. Peristiwa itulah yang jadi dasar bagi pensyariatan korban yang dilakukan setiap tahun seluruh umat Islam. So, sama-sama kita hayati erti pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim. Seterusnya kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Wait, lapar dia tak biasa lah. Aku tahu. Kau tunggu kejap. Perayaan hantu lapar dikenali sebagai Zhang Yuanji. Orang Cina percaya bahawa manusia yang mati akan menjelma sebagai hantu. Mengikut kepercayaan Taois, pintu dunia orang mati dibuka pada hari pertama bulan lunar ke-7 dan ditutup pada akhir bulan. Apabila pintu dunia orang mati dibuka, hantu-hantu akan keluar dan pergi ke dunia. Menurut agama Buddha, Zhang Yuanji dikenali sebagai Yunan Penji. Yunan Penji boleh diterangkan sebagai perayaan bekas besar yang berbentuk mangkuk untuk melepaskan seseorang daripada kesengsaraan digantung secara terang. Hari ke-15 dalam bulan lunar ke-7 dianggap sebagai hari yang tidak baik bagi agama Taois, tetapi bagi agama Buddha ia adalah hari gembira. Di Malaysia, perayaan ini disambut secara besar-besaran di Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Orang ramai akan membina dua kemah sementara. Satu daripadanya adalah untuk tujuan penyembahan dan satu lagi adalah untuk tujuan pertunjukan seperti opera Cina, tarian-tarian dan juga nyanyian. Tempat duduk di barisan hadapan haruslah dikosongkan kerana ia disediakan untuk hantu-hantu dari neraka untuk menonton. Di ujung kemah penyembahan disembahkan Dashmi, iaitu raja hantu yang merupakan sebuah patung berhadapan dan setinggi 5 meter berangka dulu. Jom kita tengok. Mempunyai muka yang garang dengan gigi taring menonjol keluar. Tugasnya adalah mengawal disiplin hantu-hantu yang datang menerima sedekah di kawasan itu. Pada hari terakhir, upacara penghantaran balik Dashmi diadakan dan patung kertas besar dibakar bersama dengan kertas-kertas duit. Pada hari terakhir, pemilihan musuh diadakan dengan upacara bubing. Sesiapa yang mendapat syingbai paling banyak dipertanggungjawabkan untuk menjaga bekas logam yang memegang colok selama setahun. Terdapat beberapa pantang larang yang harus diikuti bagi mengelakkan kemarahan roh-roh dan hantu.
Jangan menoleh belakang. Jangan sesekali menendang makanan yang dipersembahkan kerana kekasaran akan membuatkan roh tersinggung. Jangan pakai kasut tumit tinggi kerana mereka mungkin akan tersalah anggap wanita yang memakai kasut tumit tinggi sama seperti mereka yang melayang-layang. Jangan pandang bawah meja kerana roh dikatakan suka makan di bawah perabot. Elakkan membuka payung di rumah. Jangan sidai pakaian pada waktu malam dan jauhkan diri daripada air pada waktu malam. Kerana roh yang tenggelam akan bersembunyi di badan air untuk menenggelamkan sesiapa sahaja. Bini, kau dah habis? Kurang tengok aku pula Tengok aku pula. Hari Raya Ponggal disambut pada 14 Januari setiap tahun. Perayaan ini disambut selama 4 hari yang membawa maksud perayaan ini bertujuan untuk berterima kasih kepada Dewa Matahari yang membantu orang-orang pertanian menyuburkan pertanian mereka. Jom kita tengok cara diorang sambut perayaan mereka. Bogi merupakan unggun api yang dinyalakan sepanjang malam untuk membakar barang-barang lusuh dan barang-barang lama bagi bertujuan untuk membuang anasir-anasir buruk pada tahun sebelumnya. Bogi merupakan penanda sebagai permulaan penting dalam kehidupan orang India. Kembali kita pada cara menyambut Hari Ponggal. Untuk hari kedua, di sini ada sebuah tembikar dan segelas air susu. Cara mereka menyambut hari perayaan Ponggal untuk hari kedua, mereka akan merebus susu sehingga melimpah ruah. Ponggal sendiri bermaksud melimpah ruah. Selepas susu ini melimpah ruah, mereka akan menambah beras, minyak sapi, kacang gajus dan sebagainya untuk melahirkan satu sajian manisan yang dipanggil Ponggal. Pada hari raya ketiga, mereka menyambut perayaan tersebut dengan seekor lembu, memberi sumbangan kepada mereka dari segi pertanian. Lembu disambut dengan mereka mewarnai tanduk-tanduk lembu tersebut. Pada hari raya keempat, gadis-gadis yang belum berkahwin akan membawa nasi Ponggal dengan berpakaian baju baru, dihiasi dengan emas dan perak dan terus pergi ke kuil untuk berdoa, dan antara doa mereka adalah mendapatkan bakal suami yang tekak dan cacat. Bye-bye. Bagi yang menyambut Hari Ponggal, selamat Hari Ponggal. ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया चोरी चोरी सपनों में आता है कोई सारी सारी रात जगाता है कोई Azim dengan Sari ada idea. Christmas. Kalau dulu nak Okey, aku cerita dulu. Kenapa telefon aku ni? Hari Krismas atau Hari Natal dirayakan oleh penganut agama Kristian pada setiap 25 Disember setiap tahun. Perkataan Christmas berasal daripada istilah Yunani iaitu Mes Christus yang bermaksud perayaan Almasih. Perayaan Christmas diadakan sebagai mengingati kelahiran Jesus Christ atau lebih dikenali sebagai kelahiran Nabi Isa. Penganut Kristian menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan kerana dilahirkan oleh ibunya Maryam tanpa seorang bapa. Sambutan Krismas tidak akan lengkap tanpa kemeriahan hiasan pokok Krismas yang dipasang dengan lampu berwarna-warni. Bungkusan hadiah-hadiah akan diletakkan di bawah pokok Krismas dan akan dibuka pada hari tersebut. Mengikut kepercayaan Kristian, semasa mereka tidur, Santa Claus akan datang membawa hadiah kepada kanak-kanak. Santa Claus adalah nama yang paling dominan apabila datangnya perayaan Krismas. Inilah pakaian yang biasa dipakai oleh Santa Claus. Santa Claus berasal daripada perkataan Belanda iaitu Sinterklaas yang merupakan gelaran kepada Saint Nicholas of Myra.
Beliau gemar memberi hadiah secara rahsia kepada kanak-kanak dan menjadi model kepada Santa Claus sehingga kini. Warna memainkan peranan yang penting dalam setiap perayaan. Antara warna tradisional pada hari Krismas adalah merah, hijau, putih, perak dan juga keemasan. Merah melambangkan darah Jesus Kristus ketika disalib, manakala hijau melambangkan keabadian kehidupan. Antara makanan yang sangat terkenal semasa perayaan Krismas adalah biskut-biskut Krismas dalam pelbagai bentuk, puding plum dan juga ayam Belanda panggang. Menarik. Azim kau pula. Aku tak pernah dengar lagi lah apa tu Halloween. Kau dengar ni aku nak cerita sekejap Halloween disambut pada 31 Oktober setiap tahun sebelum festival Samain, tanda berakhirnya musim panas. Halloween disambut bertujuan untuk mengelakkan diri daripada ancaman roh jahat kerana dipercayai pada tarikh ini pintu antara kehidupan orang mati dan hidup terbuka. Halloween disambut oleh pengganut agama Kristian di seluruh dunia dalam pelbagai versi. Jom kita tengok antara tradisi yang popular ketika perayaan Halloween ini. Antara tradisi utama yang popular ketika perayaan Halloween ini adalah dengan memakai kostum yang menyeramkan. Dengan cara ini, mereka berpura-pura menjadi sebahagian daripada roh-roh jahat ini untuk berdamai dengan mereka. Ia bertujuan untuk mengelakkan diri daripada ancaman roh-roh jahat ini. Mengukir labu membentuk muka yang menyeramkan juga antara tradisi yang popular ketika perayaan Halloween ini, malah menjadi salah satu simbolik untuk perayaan Halloween. Tradisi ini berasal daripada Amerika Utara yang merupakan negara penghasil labu dan dikaitkan dengan legenda Jack, iaitu seorang petani yang malas tapi cerdas. Jack telah berjaya menipu iblis untuk mengeluarkannya daripada neraka, tetapi tidak dapat masuk ke syurga kerana dosanya, dan dikatakan roh Jack akan berkeliaran pada tarikh ini sambil membawa labu. Trick and treat sangat popular dalam kalangan kanak-kanak ketika perayaan Halloween ini, di mana kanak-kanak akan berjalan dari pintu rumah ke pintu rumah untuk meminta gula-gula. Mereka akan menjerit trick and treat yang bermaksud beri kami gula-gula atau kami akan buat kacau. Jom kita tengok macam mana trick and treat ni. Hello trick and treat. Hello. Give candy. Thank you. You're welcome. Unggun api sering dikaitkan dengan Halloween atau digelar sebagai The Halloween Bonfire. Tradisi ini berasal daripada orang dulu kerana dikatakan unggun api mampu menakut-nakutkan roh jahat. Secara langsung mereka mampu mengelakkan ancaman daripada roh-roh jahat ini. Banyaklah perayaan kat Malaysia ni. Aku ingatkan perayaan utama tu je ada kat Malaysia ni. Bolehlah kita siapkan tugasan pada pagi ni. Dah habis kan diskusi kita ni kan? Dah. Aku nak kena masak lah. Bye-bye. Weh, hujan. Aku nak kena kat Kylie. Bye. Pura dulu aku nak keluar ni. Bye. Oh, kalau macam tu aku pun nak tengok Running Man lah. Bye.